yang mana kita masih berada dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muhsinin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhum malaikah wa zakarahumullah fi man indah wa man qata'a bihi 'amaluhu lam yusrif bihi nasabuhu." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di atas dunia, maka Allah Ta'ala akan meringankan salah satu daripada kesusahan di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan, yakni membantu dalam masalah hutang orang yang mendapat kesusahan berhutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Barang siapa yang amal saleh sedikit, maka nasab keturunannya tidak boleh mengangkat akan darjat." Dalam perbahasan yang lepas kita telah membahaskan betapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelebihan-kelebihan kepada umat Islam, khususnya orang mukmin, untuk menghimpunkan kebajikan-kebajikan yang ada. Kerana kebajikan-kebajikan yang banyak ini penting bagi untuk menempuh kesusahan kita di akhirat kelak. Kita membantu orang lain dalam keadaan kesusahan, Allah akan bantu kehidupan kita di akhirat. Kerana kita mendapati bahawa manusia selain daripada berhadapan dengan kesusahan akhirat, kita juga bincangkan betapa di dunia ini manusia lebih susah, dan kesusahan dunia ini perlu untuk kita sama-sama bantu dan bantu di antara satu sama lain, supaya kita juga boleh mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaedah kita membantu saudara-saudara kita yang lain, kita bahaskan sebelum ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah. Antaranya Nabi menyatakan, "Al-imul jahil, berilah kamu makan kepada orang yang lapar." Orang yang lapar, kalau kita bagi dia makan, bagi sedekah makan, itu di antara kita melepaskan kesusahan seorang mukmin, dan Allah Ta'ala akan lepaskan kita insya-Allah di akhirat kelak.
Begitu juga kata Nabi SAW, wa'udul marid, dan hendaklah kamu pergi ziarah orang sakit. Kata ziarah orang sakit itu termasuk daripada kita membantu kesusahan orang. Orang susah ni kadang-kadang tuan-tuan bukan nampak pada fizikal dia, tapi nampak dalam hati. Walaupun tubuh dia sihat, tapi penyakit darah tinggi dia, Masya Allah tuan-tuan, ratus-ratus bacaan. Bila ratus bacaan dia tuan-tuan, kita ziarah menenangkan dia. Ketenangan itu juga termasuk daripada melepaskan saudara-saudara kita yang berada di dalam kesusahan. Ini di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajak kita membawa mencari akan kebaikan. Dan begitu juga pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil hari ini tuan-tuan sekalian, menggambarkan betapa bila Nabi SAW sebut kita melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan di akhirat. Maksudnya apa tuan-tuan? Walaupun kita rasa dunia ini susah, tapi akhirat juga kita akan berhadapan dengan kesusahan. Baik itu jangan kita boleh mendabik dada. Kita kata di akhirat kelak aku tak perlu bantuan daripada orang. Sebab apa, aku rasa cukup dengan amalan aku ini boleh masuk syurga. Tuan-tuan, tidak ada manusia yang boleh masuk syurga dengan amalan dia masing-masing, kecuali Allah Ta'ala tentukan di atas rahmat dan kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak mengharap kepada amal ibadah, nak tak seharap dah tuan-tuan, bukan kata kita nak berputus asa, tidak. Tapi nak cerita Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis. Lalu ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis kerana bimbang amalanku ini tidak cukup untuk mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal kalau kita cerita, ada beberapa kisah dan beberapa hadis, walaupun martabat ataupun level hadis ini ada sebahagian ulama menolak, tetapi menceritakan bahawa kalau dikumpulkan segala amalan Sayyidina Abu Bakar dan kumpul seluruh amalan manusia yang ada di atas muka bumi ini, nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar lagi hebat. Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis gembira. Bukan menangis ketakutan kerana bimbang tak dapat masuk syurga Allah. Kita hari ini terbalik tuan-tuan, gembira kerana tidak melakukan sebarang amal untuk mengejar kepada perkara tersebut. Sebab itu pengajaran daripada hadis ini nak cerita kesusahan akhirat. Dan banyaknya kesusahan akhirat itu sehingga Nabi SAW menceritakan dalam banyak hadis. Di antaranya Rasul SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Nabi menyatakan Allah akan mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian di suatu tempat. Apa maksudnya? Di akhirat kelak Allah akan bangkitkan semua manusia, tidak kira di zaman apa. Kita akan bukan sekadar bertemu dengan mak ayah, kita akan bertemu dengan nenek moyang, kita akan bertemu dengan atas daripada moyang tuan-tuan. Sebab Nabi kata Allah akan kumpulkan semua manusia start zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke hari kiamat ini. Yang mana Nabi menceritakan mereka boleh mendengar panggilan yang memanggil, boleh dilihat pemandangan mata. Nak cerita tuan-tuan, Allah sempitkan tempat itu manusia yang ramai. Waktu itu kita boleh dengar orang yang paling hujung bercakap, kita di sini paling hujung boleh dengar. Orang yang berbual bercakap, mereka akan dengar di antara satu sama lain, dan mereka boleh pandang di antara satu sama lain. Nak ceritakan padatnya kedudukan manusia pada waktu itu. Hari ini kalau buat macam malam tadi ada program gelombang biru kan. Tak tahulah tuan-tuan pergi, kau kena pergi, saya tak tahu tuan-tuan program ramai malam tadi, ramai ya, ratus-ratus bah tuan-tuan boleh tengok, ramai sangat. Ya, itu pun daripada jauh dah tak kenal siapa dah, tak nampak dah orang yang paling hujung. Tapi di akhirat Allah bayangkan Nabi kita, seramai-ramai manusia itu tuan-tuan akan boleh jumpa daripada hujung ke hujung dan boleh mendengar di antara satu sama lain. Jangan kita bayang benda tu senang lah kalau macam tu. Nak cari segala mara senang, jangan kita fikir begitu tuan-tuan. Kita membayangkan betapa dahsyatnya waktu itu Allah kumpulkan manusia, tak tahu kedudukan kita yang bagaimana. Nabi menambah lagi, dan matahari menghampiri mereka, kata ulama, sejengkal di atas kepala, sehingga mereka mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak sanggup untuk menahan dan menanggungnya.
Lalu mereka berkata di antara satu sama lain, tidakkah kamu melihat penderitaan yang kamu hadapi? Orang ditanya, kamu tak rasa sakit ke? Kamu tak rasa derita ke? Yang lain pun tanya soalan sama, kamu pun tak rasa derita? Semua orang berada dalam keadaan sedemikian. Lalu datanglah suatu pemikiran daripada mereka. Ribuan tahun keadaan Allah biarkan keadaan sedemikian demikian. Barulah mereka pun bertanya, tidakkah kamu mempunyai sebarang perkara tentang seorang yang boleh memberikan syafaat kepada kamu di sisi Tuhan kamu? Waktu itulah timbullah di kalangan mereka nak mencari Nabi Muhammad SAW, minta dengan Allah Ta'ala dipercepatkan akan hisab di hari kiamat. Nak cerita manusia bukan lagi, belum lagi dihisab, belum masuk syurga neraka lagi tuan-tuan. Di waktu itu dah mengalami kesusahan yang sangat besar. Sebab itu Nabi kata, kalau nak lepas kesusahan di akhirat, maka lepaskanlah kesusahan manusia ketika berada di atas muka bumi. Begitu juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u wal-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan tanpa ada alas kaki. Selipur tak ada tuan-tuan, doktor kadir tak ada semua. Semua jenama, krokodil, buaya ke tuan-tuan, tak ada. Kita akan pakai di akhirat kelak tanpa alas kaki, dalam keadaan bertelanjang bulan dan dalam keadaan yang masih belum berakal. Itulah keadaan manusia dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak. Lalu